وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Sahabat-sahabat rahmat Allah Ta'ala sekalian, sebelum kita tunggu adapun sahabat-sahabat lain untuk bersama, kita ulang balik sikit lah apa yang sudah kita baca pada sebulan yang lepas. Kita masih dalam bab awal buku Israiliyat, Hadis Maudhu' dan Fitnah Sirah di Alam Melayu, dan saya sudah jelaskan bahawa buku ini bertujuan untuk mendedahkan akar ataupun latar belakang bagaimanakah tiga subjek utama, ya, iaitu Israiliyat, yang kedua hadis maudhu', dan yang ketiga fitnah-fitnah dalam sirah ataupun kecelaruan dalam sirah, sampai ke alam Melayu, menapak dan kemudian tersebar dan kemudian menjadi darah daging lah dalam tradisi pemikiran ataupun tradisi beragama orang Melayu di alam Melayu ataupun Nusantara. Jadi itu tujuan ataupun matlamat buku ini. Jadi kalau tuan-tuan kata kenapa asyik tulisan, mana Quran, mana hadisnya, buku ini bukan buku Quran dan hadis, tapi buku untuk menjelaskan. Karya ini bersifat kajian, dia panggil historical sociology, ya. Historical sociology. Sosiologi dalam sejarah. Isu-isu sosial yang berlaku dalam sejarah. Menjelaskan, menghuraikan fenomena-fenomena. Kenapakah masyarakat kita sangat intact, sangat begitu sekali rapat, sangat begitu sekali kita kata biasa, dan sangat begitu boleh menerima riwayat-riwayat yang karut-marut dan seumpamanya, ya. Itu nanti dijelaskan dengan lebih lanjut dalam buku satu lagi, iaitu Khurafat, Tahyul dan Mistik di Alam Melayu. Dan kemudian tesis PhD saya berjaya pertahankan pada bulan 7 yang lalu. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Terima kasih atas doa semua. Alhamdulillah surat senat pun sudah keluar pada 30 hari bulan 7 yang lalu. Secara officialnya saya sudah tamatlah pengajian PhD saya. Alhamdulillah, dan mungkin akan konvo pada bulan 11 depan, InsyaAllah. Terima kasih semua atas doa dan juga doa dan juga galakan yang diberikan dan seumpamanya. Namun ada kaitan, dan saya telah bentangkan sebahagian daripada dapatan kajian saya tempoh hari di Darul Kausar, di Dewan Aipaksi, ya, masa balik ke Kota Baru, kerana ayahanda saya masuk wad lama 2 minggu lebih. Saya balik, kebetulan kita pun tak kerja lagi, dan Cikgu Muhammad Nasir, pengelola kepada Dewan Aipaksi, telah jemput untuk buat perkongsian di Dewan Aipaksi lah. Tempat Maulana Asri biasa duk bagi kuliah sebulan sekali ataupun seminggu 2 kali sebulan. Alhamdulillah, sebahagiannya sudah saya bincang di sana, nanti boleh tengok. Kalau nak tahu apa yang saya kaji untuk PhD saya, boleh tengok di sana, ya. Sikit sebanyak adalah kesinambungan daripada apa yang sudah ditulis di sinilah. Jadi kalau dengar di sana dan dengar juga perbahasan dalam buku ni, banyak persamaan dan lebih kepada adanya kesinambungan, ya. Baik, kita masuk ke dalam muka surat yang kalau ikut buku saya ni, muka surat yang ke 22, ya. Tapi kita ambil awal sikit, iaitu daripada ayat yang berbunyi, ayat yang saya nukilkan ini selepas kita bincang tentang sedikit kita kata ini perhatian kita lah, iaitu orang Melayu kita ni agak keliru antara rawatan-rawatan yang patuh syariat, sehinggakan rawatan-rawatan yang bersifat bomoh, pawan, dukun yang tidak patuh syariat pun dianggap sebagai boleh digunakan atas nama ikhtiar dan seumpamanya. Sedangkan secara jelas disebutkan dalam, contohnya dalam kitab Al-Imam Al-Zahabi ni, Al-Kabair. Kalau tengok saya tulis dalam ni, sedangkan dalam Quran dan hadis secara jelas mencela golongan tersebut, golongan sahir, kahin, ataupun golongan kussa, apa nama dia panggil nujum, golongan ahli nujum ni lah, orang yang tilik bintang,
ahli nujum, orang yang kahin, sahir, tukang sihir, kahin, dukun, yang tidak patuh syariah dan banyak menggunakan khurafat, tahyul dan seumpamanya ya. Adapun perawat-perawat tradisional, yang betul-betul tradisional, yang betul-betul guna akar kayu, yang betul-betul menguruk, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau kata jenis memang campur aduk, yang tu yang bermasalah. Tapi dalam konteks alam Melayu kita, yang banyak adalah yang campur aduk itu. Bila Islam datang, ruqyah syar'iyah dicampur aduk. Yang ni kita kata perlukan sedikit, saya bila duk cakap benda ni tuan-tuan ya, sedikit pengalaman bila saya balik ayahanda saya masuk ward lama, hati dia ada masalah, perut luka sebanyak 6 tempat, kena scoop, kena tampal hati, berak darah, muntah darah apa semua. Dan tiba-tiba didapati kaki dia bengkak, dia ada kecil manis, bengkak, kena bedah. Dan tiba-tiba kami jumpa apa dia, doktor ortopedik bila scan kaki dia, didapati ada besi sepanjang 2 cm dalam kaki dia. Jadi ini menimbulkan pelbagai soalan. Sehingga doktor tanya direct ayah saya, Pak Cik ada pakai susuk ke? Kita kenal ayah kita kan. Tapi saya tak tolak untuk sebagai objektif, saya tak tolak kebarangkalian masa muda-muda dulu, siapa-siapa pun boleh ada tergelincir ataupun terikut-ikut untuk buat benda-benda pelik-pelik tu lah. Jadi saya bersikap objektif dululah, tanya dia gini, dan akhirnya kita puas hati. Timbul pelbagai spekulasi lah, sama ada dia disihir, ayahanda saya disihir, orang tu nak hantar klien, dapat klien. Dan mula ada teori-teori lah. Pakcik kita yang ni kata, kawan dia kata begini, makcik ni kata begini. Saya kata sudah. Dalam keadaan saya ni duk lawan, tak nak terlibat dengan khurafat apa semua bomoh pawan dukun ni. Bila melibatkan ahli keluarga ayahanda kita sendiri, pandangan-pandangan tu mari dan mendesak untuk diterima ya. Isteri saya kata, abang ni ujian awak ni. Awak dah mengajar supaya orang jauhkan benda tu, tidak jadikan ikhtiar apa semua. Sekarang macam mana? Akhirnya ringkas, long story short, nak bedah lah, nak buang besi tersebut, besi sepanjang 2 cm dalam kaki ayah kita tu. Tapi masih ada ahli keluarga yang desak supaya buat rawatan alternatif dulu. Rawatan alternatif ni subjektif bagi mereka ya. Kalau kita salah panggil orang yang merawat, yang tidak ruqyah syariah betul-betul, mereka terima saja. Sebab bagi mereka ikhtiar. Jadi disebabkan saya anak sulung, saya ada kuasa pemutus, saya panggil ataupun jemput, tanya ustaz-ustaz kita yang lain tentang siapa yang boleh buat ruqyah syariah yang asli, yang sahih lah, betul-betul pure ruqyah syariah. Jadi alhamdulillah kita panggil dan dia bacakan. Malam tu minta, sepatutnya dah bedah pada 9 malam tersebut, minta dengan doktor supaya extend sikit sebab ada nak buat ruqyah. Dan perbincangan yang baik, doktor bagilah dan extend ke 7.30 pagi esok, pukul 8 pagi esok. Jadi saya nak puaskan hati ahli keluarga juga, tapi dalam masa yang sama saya tahu saya tak boleh biarkan hal itu diuruskan oleh mereka. Kerana kalau mereka yang panggil, entah mereka panggil siapa tak tahu ya. Entah bomoh, entah dukun, entah apa tak tahu. Jadi saya buat keputusan, saya kena panggil yang betul-betul sahabat kita, ada ustaz kita yang betul-betul praktis ruqyah syar'iyah. Dan diperakukan oleh guru-guru kita yang kita tahu memang jaga benda-benda ini. Maka saya dapatlah Ustaz Haris datang untuk ruqyah dan saya laporkan pada keluarga, okey dah buat malam ni, tak ada respon. Maksudnya kalau ada unsur sihir dan jin, mesti responnya sangat jelas. Jadi tidak ada. Jadi lepas ni kita akan kita nak juga untuk kita akan teruskan dengan bedah kaki pada bedah untuk pagi esok. Jadi bila begitu tu, dia macam mana nak kata? Dia jadi ahli keluarga pun tak berani nak kata apa dah. Kita dah laksanakan bahagian yang mereka minta tu. Cuma kita kontrol benda tu, tidak panggil orang sebarang. Kita panggil yang betul-betul ruqyah syariah. Dan juga kemudian bila pembedahan berlaku, keluar betul lah ada besi ataupun macam dawai
Ayahanda saya ni dia kerja berat lah, kerja dalam hutan, ukur tanah apa semua, duk mesin rumput lah apa semua macam-macam. Entah macam mana benda tu masuk, tak ada. Tapi yang peliknya memang tak ada luka langsung, tak ada parut langsung, tiba-tiba besi tu adalah kaki. Dan besi tu sudah berkarat. Bentuknya bukan macam susuk. Tidak. Jadi benda tu sama ada memang orang masuk guna sihir ke, dia memang tersepak, tersandung, termasuk macam mana ke, wallahu alam. Jadi dah selesai dah benda tu. Ayahanda saya punya kaki pun, dia punya luka bedah tu pun dah makin elok. Kontrol kecil manis dia apa semua, alhamdulillah. Dah seumpamanya. Jadi moral of the story-nya nak kata, bila saya duduk menulis dan bercakap benda ni daripada tahun 2019-2018 supaya kita tegas dalam urusan ikhtiar ini, memang akan diuji tuan-tuan. Macam tuan-tuan ni lah. Apabila dah mengaji ni, memang dah niatnya, tak nak dah lepas ni. Bomoh pawan dukun ni yang pelik-pelik, tak nak dah. Tapi bila ujian tu datang, realiti tu datang, sakit tu datang, ahli keluarga kita ke, anak beranak kita ke, kita akan dilema untuk buat keputusan. Jadi pada saya bukan satu dilema, kita boleh buat keputusan. Tapi kita putuskan rawatan dan juga alternatif yang digunakan itu pada orang yang tepat. Kita akan panggil orang yang betul-betul ruqyah syar'iyah. Bukannya jenis campur-campur, bukannya jenis walaupun dia ruqyah betul tapi dalam masa sama dia percaya pada batu ni ada hikmah, serban ni ada ni, tok wali ni boleh terbang apa semua. Kita tak nak yang macam tu. Kita nak yang betul-betul ruqyah syar'iyah. Dia baca Quran, dia beramal dengan segala ruqyah yang betul, ada petunjuk daripada Quran dan hadis. Maka kita bawa dia tu untuk berubat, untuk jampi ruqyah pesakit ahli keluarga kita tu dalam keadaan kita rasa tenang dan sejahtera. Kita pun boleh tengok cara dia rawatan, macam mana, apa yang dia baca jelas tak jelas. Sebab antara, kalau baca buku Syekh Wahid Abdul Salam Bali, hafizahullah, beliau letak garis panduan ruqyah yang syar'iyah lah. Bacaannya mesti jelas dan fasih. Mesti bacaannya jelas daripada Quran, doa-doa daripada hadis. Kalau bukan ajnabi memang tak boleh sentuh. Tidak mungkin berdua kalau yang pesakit itu perempuan, dan tidak boleh menyentuh langsung sebenarnya. Dan seumpamanya. Banyaklah dia punya tata cara tu. Gitu ya. Jadi sikit sebanyak itu mukadimahnya sebagai ujian kita yang duduk bawa benda-benda gini ni. Saya harapkan ada respon daripada tuan-tuan ya. Untuk rancakkan sikit, saya sebenarnya tak larat baru sampai rumah ni. Baru mati semayang apa semua. Daripada UM. Baru sampailah. Jadi agak letih sebenarnya. Jadi kalau tuan-tuan rancakkan di ruang komen kita tu, mungkin akan jadi semangat lah sikit ya. Kalau tak nak bersuara direct pun, buka rancakkan di ruang komen kita itu, sama ada bagi pandangan ataupun apa-apa respon lah, nanti kita akan bacakan supaya rancak. Banyak kelas saya bila buat begitu, kita rasa seronok sikit, kita ada interaksi lah. Kita akan jadi sejam ke sejam setengah tu rasa cepat, rasa bagus dan berbala. Kalau saya dah bercakap seorang begini, dia jadi kadang-kadang rasa ni jugalah, takut sejam tu dah pancit. Kalau pancit saya terpaksa minta diri awal sikit lah. Baik, mohonlah respon sikit di kita punya ruangan chat dan seumpamanya. Okey, baik. Saya ulang sikit lagi di sini. Sedang dalam Quran dan hadis, Imam Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Mashru' Al-Kabair yang bermaksud dosa-dosa besar, meletakkan dosa ketiga iaitu sihir. Dan sihir tidak akan berlaku melainkan ada bantuan daripada jin iblis. Itu kita kena maklum. Sebab tu bila orang kena sihir, dibacakan ruqyah, yang respon siapa? Jin tu lah. Jin yang bawa sihir tu. Jadi sihir ni Tok Momo ke apa, dukun ke yang hantar ke, yang terserempak pun ada juga. Masuk hutan apa semua ikut pun ada juga, kita tak nafi ya. Dan tukang sihir daripada kalangan jin tu sendiri pun ada juga. Dia panggil apa nama, la ghaula walaki as-su'ala. As-su'ala ni tukang sihir daripada kalangan jin. Kadang-kadang dia tak bertuan pun, dia sendiri tu jenis jahat, jenis nakal, nak buat jahat pada manusia. Ada juga. Pelbagailah. Sebab tu kita ni jangan tinggallah ayatul kursi selepas kali setiap solat solat faridah kita tu, solat fardu kita tu. Jangan tinggal. Adapun membaca Al-Fatihah, tidak ada masalah dari sudut baca Fatihah tu. Tapi kalau tanya yang mana lebih ada dalil dan ada sunnahnya, iaitu tidak meninggalkan membaca
ayatul kursi. Namun ramai yang saya perhatikan, sebahagianlah, lebih mengutamakan bacaan-bacaan sebagai contoh suratul Fatihah, which is bagus dapat pahala lah baca tu. Cuma yang lebih tepat dengan sunnah adalah tidak meninggalkan ayatul kursi setiap dari sekali selepas daripada salat. Mafhum hadis menyebutkan jarak kita dengan syurga hanyalah kematian. Apabila kita duk baca ayatul kursi ni setiap kali lepas daripada solat fardu, jarak kita dengan syurga, yang memisahkan kita dengan syurga hanya kematian. Itu mafhum hadisnya yang sahih. Anda boleh cek tentang hal tersebut. Baik, maka katanya lagi adalah selain itu, hukuman bagi mereka yang sengaja mengamalkan sihir, apatah lagi menzalimi orang lain dengan sihir tersebut adalah dibunuh. Jika terbuktilah dan dia sendiri mengaku. Selain itu, dalil-dalil daripada hadis tentang celaan dan larangan menggunakan bomoh dan seumpamanya, bomoh, pawan, dukun, tak kira lah apa sahaja jenis, kononnya rawatan yang tidak patuh syariah. Yang tidak patuh syariah. Itu lebih tepat. Sebagaimana dilukiskan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, hakikatnya pengamalan sihir dan menggunakan khidmat sihir secara sengaja dan sedar memungkinkan seorang itu juga mensyirikkan Allah dengan sengaja. Oleh yang demikian, dosa besar yang pertama dalam kitab tersebut iaitu kabair asyirku billah. Yang kedua, al-qatlun nafs, membunuh jiwa manusia. Dan yang ketiga, as-sihru, iaitu sihir. Syirik adalah dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa dosa sihir ni dahsyat sangat? Sehingga disebutkan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ada riwayat hadis yang menyebutkan man ata kahinan aw sahiran, siapa yang jumpa kahin ataupun sahir itu, fasaddaqahu, maka dia pun mengiyakannya. Maksudnya pergi jumpa dengan bomoh pawan dukun tu, lantas dengar dia cakap dan mempercayai apa yang dia cakap. Dalam hadis yang lain, Rasulullah kata siapa jumpa bomoh pawan dukun, solat tak terima 40 hari. Automatically tak terima 40 hari. Pergi jumpa saja. Pergi jumpa. Percaya tak percaya nombor 2. Pergi jumpa saja. Solat terus tidak diterima selama 40 hari. Siapa pergi jumpa, fasaddaqahu, dan mengiyakan, membenarkan mereka. Apa yang mereka kata? Percaya mereka kata apa? Maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka mereka itu kufur. Dikira kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, iaitu wahyu, iaitu Islam, iaitu iman. Setengah ulama yang agak tegas kata ini mengisyaratkan siapa percaya pada bomoh pawan dukun sama dengan syirikkan Allah, automatically sudah menjadi kafir. Sebahagian kata yang lain pula kata tak sampai tahap kafir, tapi dosa besar dan wajib bertaubat. Sebab apa jadi begitu? Sebab biasanya bomoh pawan dukun akan bercakap benda-benda gaib, betul? Mereka akan bercakap hal-hal gaib. Mereka akan bercakap hal-hal yang mistik-mistik dan seumpamanya. Sedangkan dalam Islam, akidah tauhid kita diajarkan hal-hal ghaibiyat, sam'iyat, hal-hal nubuwat, hal-hal ilahiyat. Itu semua mutlaqan hanya daripada Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tiba-tiba kita pergi jumpa bomoh bercakap tentang masa depan, bomoh bercakap tentang rezeki kita, bomoh bercakap pasal balak kita, pasal qada dan qadar kita dan seumpamanya, kita percaya. Seolah-olah kita menerima bomoh tadi itu seolah bersifat dengan sifat Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Seolah-olah bomoh kita iktiraf bomoh tu ada kuasa, power macam Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu berat. Sebab tu Allah Ta'ala, Islam tegas dengan yang namanya bomoh pawan dukun yang jelas menggunakan perkara yang tidak patuh syariat itu. Di sini ada ayat surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, iaitu menyekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa dikehendakinya menurut aturan syariahnya, itu taubatan nasuha. Dan siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang ithman azima. Sebab tu diletakkan sebagai dosa yang nombor 1. Tapi pun begitu, setengah menyebutkan ianya dosa yang boleh menyebabkan syirik ni, dosa yang boleh menyebabkan kufur kepada Allah, keluar pada Islam.
Dan taubat tidak mampu untuk selesaikan hal tersebut, melainkan kena mengucap masuk Islam balik. Setengah perbahasan membawa ke arah sana. Kalau buat dengan sengaja lah. Kalau buat dengan sengaja. Baik, antara buku yang sempat saya kumpul dalam konteks alam Melayu ni, kita tak sedar sebahagian daripada tradisi budaya amalan dulu-dulu. Kita tak sebut semua. Dengar kuliah-kuliah saya sebelum ni, saya kata dalam masalah kita berinteraksi dengan budaya tok nenek moyang kita, tradisi warisan budaya tok nenek moyang kita ni, kita kena jelas. Perkara yang baik, kita kena kata baik. Perkara yang jelas bercanggah dengan syarak, maka kena kata bercanggah dengan syarak. Ada perkara grey area yang dia ni kalau kena cara, kira-kiranya syariat tidaklah secara jelas kata telah berlaku khurafat ke berapa. Tapi kalau tak kena gaya, dia boleh jatuh ke lembah kesyirikan ataupun perkara-perkara yang disebutkan tadilah, dosa besar dan seumpamanya. Jadi kita juga kena adil. Tidak semua yang tok nenek moyang kita tinggal bermasalah. Di sinilah peranan ulama-ulama dalam bidang akidah dan juga bidang fiqh dan usulul fiqh sangat penting. Untuk meletakkan sesuatu, dipanggil mahalun niza', iaitu meletakkan sesuatu itu pada tempat yang betul. Contoh, membaca Yasin malam Jumaat. Apakah bermasalah? Sebahagian asatizah kata bid'ah dalalah. Sebahagian kata tak ada masalah. Ia adalah sunnah hasanah. Apa nama? Bid'ah hasanah. Setiap setengah kata bid'ah dalalah. Tak boleh langsung. Dan seumpamanya. Kalau kita tengok satu persatu isu tersebut, isunya apa sebenarnya? Adakah isunya pada baca Yasin? Bukan. Baca Yasin dapat pahala, tuan-tuan. Itu kena jelas. Baca Yasin, surah Yasin dapat pahala. Pahala baca Quran. Pahala sunat membaca Quran. Nah, baca Yasin malam Jumaat pun tak ada isu. Malam Jumaat ke, malam Ahad ke, malam Isnin ke, petang Khamis, petang, tak ada isu. Tetapi jika seseorang membaca Yasin malam Jumaat dengan iktiqad, keyakinan, ada fadilat khusus. Baca Yasin malam Jumaat, maka pahala dapat sekian-sekian. Baca Yasin malam Jumaat, maka kubur tok nenek kita akan diberi cahaya begini-begini. Kalau yang macam tu, kena datangkan dalil yang sahih. Mana dalil awak? Dia kata, kita pakai dalil umum. Kalau kata dalil umum, buat tak apa, tak buat pun tak ada masalah. Dan dalil yang lebih kuat dalam bab baca surah Quran pada malam Jumaat, hari Jumaat ni adalah suratul Kahfi. Itu lebih jelas. Riwayat Muslimnya ada, Ibnu Majahnya, riwayat Ahmad, pelbagai riwayat tentang fadilat menghafal dan membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat secara khusus bahkan. Sebagian ulama menerima, boleh khususkan baca sebab ada hadis. Walaupun ada perbincangan, sebahagian kata tak boleh, tapi sebahagian kata boleh, tapi ada dalilnya. Adapun membaca Yasin pada hari Jumaat dengan mengidhafahkan, menisbahkan, menetapkan fadilat yang khusus, itu tidak ada. Adakah ini bermaksud tak boleh baca Yasin hari Jumaat? Tak ada, boleh baca. Bacalah. Hari Jumaat, malam Jumaat, satu Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Tidak ada masalah. Baca 30 juzuk lagi bagus. Yang jadi masalah, kalau kita berpegang, masalah dia adalah bila kita berpegang, ada fadilat khusus baca Yasin malam Jumaat, itu ada isu. Sebab di sana tidak ada dalil tentang kekhususan tersebut. Itu cara agama ajar kita. Jadi kita jangan anti sangat kepada apa dia, kepada mereka yang rajin baca Quran malam Jumaat. Tak ada masalah. Mereka nak baca Yasin ke, baca surah apa ke, ikutlah. Cuma kita betulkan tak boleh khususkan Yasin. Dan lebih baik kita sebut pada mereka, lebih afdal baca suratul Kahfi. Dia pun jawab, surah Kahfi panjang, surah Yasin pendek sikit. Surah Yasin kami dah ingat. Pejam mata pun boleh baca dah. Surah Kahfi ni panjang sikit, 40 minit baru setengah je, 20 minit, 30 minit baru habis. Yasin 15 minit settle dah. Dan seumpamanya. Tak apalah. Jadi nak bagi tahu kata, tepat duduk benda tu bila kita nak bagi hukum dan bersikap. Begitu jugalah banyak amalan-amalan tu orang Melayu-Melayu dulu ni. Sebagai contoh, ada satu buku ni.
Antara buku yang sempat saya kumpul dan lihat perbahasan mengenai isu-isu melibatkan adat resam dan kebudayaan Melayu yang ada unsur tahyul, khurafat, bid'ah dan seumpamanya, antaranya karangan A. Talib Haji Ahmad berjudul Kebudayaan Asli Melayu Tua 1. Dia ada 1 dan 2. Dua-dua saya ada. Buku kecil saja tapi mempunyai maklumat sejarah yang penting. Buku ini menghimpunkan 29 amalan yang menjadi budaya orang Melayu yang dianggap dan dipercayai mempunyai kelebihan dan manfaat berunsur mistik dan gaib. Tengok, dia bukan amalan biasa. Dia bukan amalan budaya biasa saja, tapi amalan yang dipercayai mempunyai unsur mistik dan gaib. Kalau buat begini-begini boleh jadi kembar. Kalau buat begini-begini rezeki jadi murah. Kalau buat begini-begini boleh bini comel. Kalau buat begini-begini boleh suami handsome. Kalau buat begini-begini nanti orang kampung jadi takut pada kita. Dan seumpamanya. Kita biasa dengar kan? Tok nenek moyang kita dululah, bukan orang lain pun. Jadi itu satu benda yang mesti kita tanggapi dengan cermat. Penulis tidak mengurus, iaitu penulis ni A. Talib Haji Ahmad ni saya tak tahu siapa, ayah siapa, datuk siapa, semoga Allah Ta'ala ampunkan dia dan rahmati dia. Mungkin dia tulis bukan untuk setuju, tapi menulis untuk sebagai rekod dia penulis lah. Jadi dia kata penulis tidak mengulas dari sudut hukum syarak tentang amalan tersebut melainkan sekadar menghimpunkannya. Dalam kandungan bab diaturkan tajuk berdasarkan topik yang dibincangkan. Ada yang tidak berkaitan dengan i'tiqad, yakni akidah, namun sebahagian besar melibatkan secara bercampur aduk antara adat budaya yang tiada masalah bagi diamalkan, namun menjadi isu apabila melibatkan kepercayaan dan keyakinan berkaitan dengan perkara gaib. Tengok jadual di bawah saya kata. Antara amalannya apa dia tu? Saya letak perkara wujud unsur i'tiqad yang menyimpang. Ni. Tradisi sapa. Gaya potong pakaian. Ada dia punya ni. Senjata, mandi. Ni biasa. Mandi paling banyak ya. Kalau tengok. Mandi membuang petaka. Bedaka ataupun petaka. Mandi sampat. Mandi bunting sulung. Mandi limau. Mandi nazar. Mandi balai. Mandi nobat. Mandi safar, mandi khatan. Mandi khatan tak ada masalah. Mandi tobat, mandi junub, mandi wiladah, mandi mayat, memanjat rumah, memuja kampung, surat serah, bersanding, membelah mulut kanak-kanak, naik buai, turun tanah, nazar, keramat Habib Nuh, keramat Tok Gombak. Ini beberapa bab yang dihimpunkan berkaitan dengan amalan orang Melayu dulu yang dibuat secara occasion ataupun majlis rasmi di kampung. Ada hari hau kerabat Habib Nuh di Singapura sampai sekarang hidup lagi. Keramat Tok Gombak tak berapa ada dah di Gombak sana. Di Keramat tu lah. Keramat tu nama kampung Keramat tu. Dah seumpamanya nanti kita akan tengok satu contoh berkaitan dengan mandi apa? Banyak mandi ni. Mandi limau. Mandi limau ni orang tua-tua kita dulu, mandi limau ni dia bukan sekadar mandi suatu harta. Dia ada sebab. Mandi limau tu untuk apa? Dia ada keyakinan. Jika mandi limau dengan kaifiat, tata cara tertentu, baca mantra-mantra tertentu, nanti akan dapat kelebihan sekian-sekian. Dia tak mandi saja. Adapun mandi limau, kalau kata seorang tu nak mandi, dia pun ambil limau, dia perah limau. Tak ada masalah. Mandilah. Lagi bagus. Mandi jadi badan jadi segar, bau limau dah. Jadi limau tu pula ada kita kata apa? Ada anti asid yang boleh membersihkan badan apa semua bagus. Tapi masalah sekarang dia idafahkan fadilat tertentu, kelebihan. Siapa mandi ni baca mantra ni maka jadi sekian-sekian. Itu jadi masalah. Jadi semua benda ni asalnya haruslah setakat mandi junub ni memang ada syariat. Setakat apa nama kita kata bersanding apa semua ni pada asalnya tak ada isu lah. Tapi kalau bersanding ni, apa buat bersanding ni? Kena buat lah kalau kahwin bersanding. Sebab apa? Bersanding ni tujuannya nanti boleh orang renjih letak tepung tawar apa semua. Upacara itu mesti buat. Kalau tidak ada roh tok nenek moyang marah. Contoh lah ni. Nanti rezeki dia jadi tak bagus. Jadi mahal rezeki. Tak boleh lah. Tapi kalau kita tanya orang sekarang buat, kenapa buat bersanding ada pelamin apa semua ni?
Alah, saya sajalah nak ambil gambar keluarga nanti. Mudah tetamu datang nak tengok pengantin apa semua. Bukan untuk nak show off ke apa. Inilah occasion dah jadi kebiasaan. InsyaAllah tidak ada masalah. InsyaAllah tidak ada. Dan letaknya pun dalam rumah, tidaklah di luar. Maksudnya tidaklah membazir, buat sendiri je. Letak kursi dua untuk ambil gambar dengan keluarga. Tak ada isu. Tapi kalau buat tu, ni sebab apa? Oh, ni nanti ada majlis tepung tawar. Merenjis tepung tawar. Kenapa nak bagi berkat rezeki dia murah begitu begini? Nah, lepas tu apa dia? Menabur tepung kunyit. Sebab apa tepung kunyit ni? Sebab nanti kini sekian. Benda-benda begitu jadi tak boleh. Nampak tak? Antara budaya dengan tu, dia ada unsur yang boleh menyebabkan bermasalah dari sudut akidah. Dan kalau kata kena cara, tak ada isu itu. Kalau kita pandai dah tahulah, isu itu adalah tidak boleh dibuat. Baik, contohnya lagi, saya tengok ada beberapa orang komen tu, nanti kita akan berhenti dah baca lah. Terima kasih. Komen yang lain-lain pun mohon komen ya. Bagi pandangan, bagi pengalaman sendiri pun boleh, tak ada masalah. Kita meriahkan. Supaya seronok lah. Tidaklah saya, nanti saya baca sikit. Dan kita bagi peluang juga untuk cakap seumpamanya. Baik, perlu dibezakan antara hukum asal praktikal atau amali suatu amalan, adat resan dan budaya dengan keadaan wujud unsur yang menyebabkan ia berubah hukum di sisi syarak, sama ada kerana isu berkaitan iktiqad atau amali itu sendiri. Sebagai contoh dalam bab mandi, hukum asal bagi mandi adalah harus. Dalam agama Islam, dalam syariat, siapa belajar basic syariat saja, diploma syariat ke, dia ada qawaidul fiqhiyah sebelum pergi kepada usulul fiqh. Dalam qawaid fiqhiyah tu ada pelbagailah dia punya kaedah-kaedah bagaimana hukum dirumus itu. Maka antara satu kaedahnya dipanggil apa dia? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Segala apa benda itu asal hukumnya adalah harus. Makan harus, tidur harus, duduk harus. Haruslah hukum dia. Tapi kalau duduk tu di atas kubur, duduk dengan sengaja, jadi haram. Sebab apa? Ada larangan daripada hadis Nabi SAW. Makan minum harus. Boleh makan minum belaka, tak ada masalah. Tapi bila makan babi ataupun minum arak, jadi haram. Sebab apa? Quran melarang secara jelas. Innama harrama alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Ada. Dan al-khamru wal maisir. Dan juga khamar dan judi dan seumpamanya itu. Jelas larangannya dalam syariat. Maka benda yang harus asalnya tadi menjadi haram kerana adanya dalil-dalil yang menyuruh ia dilarang ataupun menjadikan ia haram. Jadi mandi ni sebenarnya harus. Ada. Tetapi mandi juga ada mandi yang wajib. Mandi junub lah. Sebab tu nama dia mandi wajib. Nah. Okay. Kemudian ada mandi yang sunat. Ya, mandi pagi Jumaat, mandi pagi Aidilfitri, Aidil Adha, itu mandi sunat. Nah. Kerana terdapat dalil yang jelas, dalil hadis-hadis lah biasanya yang jelas daripada nas khususnya al-hadis. Namun apabila sesuatu mandi dijadikan ritual yang khusus dengan tata cara, yakni kaifiyat yang khusus, mesti begitu dan begini syarat dan aturannya, mesti baca mantra tu, mesti dibuat pada tengah-tengah bulan purnama, mesti mandi telanjang bogel, mesti. Kenapa buat ni? Sebab nak outcome dia adalah jadi kebal contoh. Jadi kaya raya, jadi boleh berlejing, macam-macam lah tujuan dia. Nampak tak? Maka lantas mempunyai keyakinan khusus i'tiqad fadilah. Sandaran terhadap ritual, matlamat dan keyakinan kesan atau balasan daripada amal tersebut mesti ada dalil daripada nas yang qat'i, yang putus letak, iaitu Quran dan Sunnah yang sahih sahaja. Maka katanya dalam kebanyakan amalan berkaitan mandi, dalam jadual di atas, mandi nobak, mandi pala, apa semua tadi, sampaikan ada yang disyaratkan perlu membaca mantra tertentu sebagai tata cara. Niat, matlamat dan keyakinan yang khusus. Antaranya sebagai contoh dalam ritual nombor 9, iaitu mandi limau. Asal mandi, tak ada masalah. Asal mandi limau, hukum asal, tidak ada masalah. Mandi limau, kenapa? Nak buang kotoran di badan, tidak ada masalah. Tetapi menurut penulis, iaitu Abdul Talib tadi tu, apa namanya? Talib Ahmad ni. Kalau Google, saya ingat bulan lepas saya dah tunjuk dia punya karya asal dia kan.
Jadi dia kata apa dia? Dalam tu dia tulis, mandi limau itu banyak sekali tujuan dan maksudnya. Semua upacara ni ejak lama ni. Pelbagai mandi pasti ada limau kecuali mandi air buyung atau mandi balai. Mandi air buyung ni bekas buyung tu dah. Dan mandi balai. Ni pun ada dia punya ritual-ritual dia. Walau bagaimanapun mandi limau itu ialah terbilang dengan tujuan khas. Ternyata mandi limau ni antara yang paling popular untuk matlamat-matlamat yang tertentu. Antara contohnya mandi yang mendatangkan kuasa gaib supaya ia gemar. Dan ia ni orang yang mandi tadi gemar dan digemari masyarakat. YB yang nak tanding ni molek mandi limau dengan baca mentera-mentera ni. Berarti kok boleh menang pilihan raya dah. Gitu. Yang kedua, mandi supaya ia, yakni orang yang mandi tadi, dicintai oleh seorang wanita atau seorang laki-laki yang dihajaknya supaya menjadi jodoh dan perkongsian hidupnya kemudian hari. Nampak tak? Nampak tak? Dia punya game tu ke mana? Nampak tak? Jadi, bukan sekadar mandi. Macam orang sekarang pergi buat ritual-ritual doa-doa, duduk berzikir, duduk berdoa di kubur-kubur tertentu. Contoh yang viral tempoh hari di kubur Tok Kenali. Ramai duk pergi berzikir, menari apa semua itu begini. Anak cucu Tok Kenali tak pernah buat perkara tersebut. Yang saya kenal sendiri, yang menjadi guru-guru kami, Dr. Najib, Profesor Madya Dr. Najib Abdul Qadir, almarhum Ustaz Abdullah Al-Qari. Ini semua anak beranak, cucu cicit Tok Kenali. Tak seorang pun yang pernah buat benda-benda begitu di kubur Tok Kenali, di Kubang Krian tu. Saya sekolah di sana sekali dengan dengan juara Akademi Quran yang pertama tu Ustaz Abdullah Fahmi Al-Qari tu dia tu. Nampak? Jadi mereka yang berdoa di kubur-kubur yang dianggap keramat wali ni, sebab kita berpegang pada sunnah pergi ke kubur ni berdoa untuk kesejahteraan orang dalam kubur. Bukannya kita pergi ke kubur-kubur tertentu berdoa dan meminta di atas keberkatan dia supaya doa kita dimakbulkan. Secara sunnahnya ia tidak pernah ditemui. Ya, tapi ia masyhur amalan itu kemudiannya kubur-kubur orang soleh, kubur-kubur wali-wali Allah ni kerana masa mereka hidup, mereka boleh bagi manfaat kerana keberkatan kesolehan mereka, maka selepas mati pun disebabkan ayat Quran menyebutkan bal ahya'uhum inda rabbihim, bahkan mereka itu hidup di sisi aku, kata Allah. Mereka tidak mati, mereka hidup di sisi aku. Jadi mereka duk pegang ayat tu, kata ini menunjukkan bahawa orang-orang syahid termasuk wali-wali Allah ni, orang-orang saleh, mereka walaupun mati jasadnya tapi ruh mereka masih hidup dan boleh buat kerja manfaat, bantu doa-doa kita itu makbul dan seumpamanya. Maka caranya bila kita pergi ke kubur mereka, duk berzikir situ, duk berdoa, duk minta hajat situ, moga-mogalah kita punya hajat apa semua dapat mereka bantu untuk Allah makbulkan. Itulah dia punya konsepnya. Tapi kalau kita tanya, kenapa pergi minta dengan tuan kubur tu? Mereka pun kata, tak, kami tak minta dengan tuan kubur, kami minta dengan Allah Ta'ala. Cuma melalui keberkatan tuan kubur. Itu masalahnya. Jadi kita kata kalau begitu, baiklah berdoa di rumah saja, berdoa di masjid ke, berdoa di ni. Ada kata tak boleh lah, kurang syok. Tak ada rasa khusyuk tu nanti. Tapi berdoa di kubur orang soleh ni akan datang khusyuk dan seumpamanya. Jadi bermaksud mereka buat hal-hal tersebut dengan ada intention lah, dengan ada niat. Sebab kalau kita kata okey, doa yang sama di masjid, tempat yang penuh barakah. Dah, doa di masjid di doa tersebut di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, tempat yang benar-benar ada keberkatannya. Maka kesnya sama dengan atas. Doa tu tak ada masalah, ziarah pun tak ada masalah, tapi iktiqad itu.
Jadi mereka ada keyakinan kubur-kubur itu ada kelebihan tertentu. Sedangkan ia tidak pernah dinaskan dalam syarak, mana-mana dalil atau kubur-kubur orang soleh ni ada kelebihan-kelebihan tertentu. Tidak ada. Maka nak berdoa direct. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Fa inni qarib, kata Allah. Sungguh aku dekat dengan kamu. Jika hamba-Ku tanya padamu Muhammad, fa inni qarib, aku dekat dengan kamu. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan jika kamu berdoa pada aku akan mustajabkan. Dan seumpamanya. Jadi itu kita panggil cara-cara meletakkan tempat yang betul tu lagu mana. Jadi doa mandi tak ada masalah. Mandi limau tak ada masalah. Tapi jika mandi limau dengan i'tiqad, keyakinan bahawa jika aku mandi ni akan dapat kuasa gaib, nanti semua orang akan suka aku. Orang takut pada aku. Orang jadi hormat pada aku. Nampak? Mandi kenapa? Supaya nanti ada mana-mana perempuan tengok dia jadi berkenan. Jadi angau, tergila-gilakan dia. Ataupun kalau lelaki tengok dia jadi tergila-gilakan dia. Ada seumpamanya. Alhamdulillah min dzalik, tujuan dan matlamatnya pun sudah salah dan tidak betul dan tidak patut syariat, dan akhirnya benda yang asalnya harus tidak ada masalah kemudian dirosakkan kerana untuk nak capai matlamat yang tidak betul tadi. Kemudian bila mandi itu pula dibacakan mantra serapah. Antaranya yang berbunyi, hai songsang guruku songsang, alangkah bulan bintang lagi tersongsang. Tambahan pula hati anak laki-laki tersongsang memandang aku yang seorang. Aku jantan dikatakan betina, aku tinggi dikatakan rendah, aku hitam dikatakan putih, aku garang dikatakan baik, aku buruk dikatakan elok berkat aku memakai doa. Bukan yang gila hati perut laki-laki tunduk kasih sayang kepada aku seorang. Berkat mandi pengajar guru mustajab, kepada aku berkat doa yu tanan mina QQ, yu turun jintawi penaru orpak. Gimana dia panggil ni tuan-tuan? Siapa nak ambil sanad ilmu ni, ambil lah beramal. Jangan tunggu lah. Saya nukilkan untuk membuktikan bahawa inilah hal-hal yang berlaku. Mandi saja tak ada masalah. Tapi mandi dengan matlamat yang begitu, ada pula kaifiat dia, baca pula mantra-mantra. Ni panggil jin setan mana? Tak tahu ni. You tanan mina QQ, you turun jin tawi penaru orpak. Apa ni? Jin apa ni? Bangsa apa jin ni? Tengok. Kadang pula mantra yang dibaca diselit dengan nama Allah dan Nabi Muhammad SAW, yang amalan ini diamalkan era selepas Islam sudah masuk ke Nusantara dan diamalkan oleh orang Islam sendiri. Maksudnya syatarti syantar liu'ah titiklah liur semua anak laki-laki kepada aku. Jikalau tidak titiklah derhakalah pada Allah, derhaka pada Muhammad, derhaka pada aku. Ini satu lagi isu. Bila kita pergi jumpa bawan dukun, yang pada zahirnya nampak macam patuh syariah, ruqyah syariah ataupun rawatan kampung, tapi bila kita dengar mantra dia itu memang dia tak hanya baca Quran dan hadis. Dia campur aduk. Di situlah kita kena ragulah. Selain itu, tetapi kerana dulu-dulu ni jampi serapah ni memang dia guna bahasa-bahasa sastra yang tinggi, maka bagi orang sastra benda itu ada nilai yang tinggi. Ada nilai kesusastraan. Saya ada satu buku Ulik Mayang. Setebal itu, himpunan jampi serapah yang seorang pengkaji ambil daripada seluruh Malaysia. Antara jampi serapah awal sebelum zaman peralihan Islam, memang pengaruh Hindu kuat masa tu. Setengah jampi itu bermula dengan puja nama Hindu lagi. Tuhan Hindu. Om Shanti Shanti Om Shanti Shanti Om. Itu dah macam mereka duk semayang itulah, mereka duk baca mantra masa semayang mereka itulah. Tapi fasa peralihan perkara itu diserapkan. Tetapi kemudian kerana mereka tahu masyarakat dah Islam, kalaulah golongan Tok Momo Pawan Dukun ni tak berubah tak adjust mereka punya mantra tu bunyi Islamik, mereka pemula tukar bismillah, masuklah lafaz Muhammad dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat ayat Quran apa semua tu gini, maka orang kampung, orang awam dengar, okey dah ni, apa syiriknya, apa khurafatnya, apa mengarutnya, ni dah guna ayat Quran, ni dah panggil Allah, dah panggil Nabi Muhammad, dah panggil malaikat Jibril, jin, dah panggil Nabi Khidir, okey lah tu.
dia kira okey lah. Dia kira dah Islamik lah tu. Itu antara yang kita kata kekeliruan yang masih lagi sebahagian daripada kita tak sedarlah perkara tersebut. Okey, saya nak tengok komen-komen dulu. Ada ni, ada beberapa tu. Saya pernah solat tahfiz yang ada buat perkhidmatan rawatan dari sudut pegangan akidah berpegang pada akidah salaf, tapi dari sudut rawatan diambil arahan Tunku Nur Hadi Harun Din yang banyak mencampurkan rawatan tradisional Melayu seperti amalan tabur garam, lada hitam, air untuk pagar rumah. Berdialog panjang dengan jin, bersentuhan dengan ajnabi hanya beralas baju. Setelah mendalami ilmu banyak, saya tahfiz dalam amalan rawatan. Betul. Tak nafi banyak yang bercampur aduk lagi dan itu berdasarkan tajribah mereka. Dan memang ada yang berkesan dan berkesan bukan hujah bahawa perkara itu patuh syariat. Kerana dalam setengah-setengah rawatan itu menggunakan bomoh Siam, bomoh Hindu pun lebih berkesan. Jin syaitan iblis punya kerja ni. Tapi itu tidak menjadikan bahawa rawatan itu patuh syariat. Soalnya orang yang kena sihir dengan tukang sihir A, guna sihir hitam, ilmu hitam, dia pergi dapatkan bantuan daripada tukang sihir B yang juga guna ilmu hitam. Jadi ilmu hitam lawan ilmu hitam yang kedua ni menang, sihir yang kedua menang. Adakah perbuatan itu patuh syariat? Tidak. Dia tetap wajib bertaubat dan dia tetap perlu bersihkan diri dia daripada cuma rezeki dia kalau dia panjang umur, betul-betul dia panjang umur dan dia betul-betul sembuh, ada peluang lagi panjang umur untuk taubat, alhamdulillah sempat taubat lepas belajar macam kita apa semua ni. Tapi kalau dia dalam proses rawatan tersebut Tok Bomo B tu kata boleh nak buat ilmu saya ni mustajab mujarab ni, tapi kamu tak boleh semayang 30 hari 30 malam. Kamu kena makan najis kamu sendiri. Kamu kena makan abu mayat orang bukan Islam. Mesti syarat-syarat golongan tukang sihir apa semua ni mesti khabith. Jijik dia punya amalan itu. Dia kena kotor. Barulah ilmu hitam dia tu jadi. Baru jin iblis dia tu mujarab. Jadi kalau orang yang nak sembuh ni hilang pertimbangan iman, akidah di situ, atas dasar dia nak sembuh tadi, dia pun ikut. Na'udzubillah min zalik ya. Dia pun ikut, dalam dia ikut tu, dia mati dalam proses tersebut. Wal iyadzubillah min zalik. Siapa boleh jamin dia mati dalam husnul khatimah melainkan Allah Azza wa Jalla saja. Wallahu a'lam. Semoga kita tak termasuklah kalangan yang tersebut itu. Baik, seterusnya kebanyakan amalan Melayu banyak mencampur khurafat agama. Pernah dibuat wawancara dengan Tok Bomo Melayu yang menjampinya banyak. Dan akhirnya berkat Allah Nabi Muhammad. Benar. Ini memang ada. Saya ada koleksi kita kata jampi serapah tersebut. Sebab tu orang Melayu kita, tok nenek moyang kita dulu yang sebahagian besar tak erti membaca menulis, mereka hanya taklid, boleh kata taklid buta lah pada Tok Imam, Tok Lebay kampung dia, termasuklah kepada mereka punya bomoh pawar dukung kampung tersebut. Jadi walaupun mereka dah makin ada kuat agama, tapi benda-benda jampi serapah ni tak tinggal. Sebab apa? Geng-geng jampi serapah Tok Bomo pawar dukung ni pun pandai. Mereka juga berevolusi. Mereka tahu kalau mereka kekal duk jampi serapah guna bahasa-bahasa Sanskrit dulu apa semua, tak ke mana. Maksudnya tak boleh cari makan lah bahasa mudahnya. Tak boleh cari makan. So mereka mula berubah dengan meletakkan ayat Quran apa semua. Ada setengah baca Quran dengan terbalik. Kalau keluar Allah tu daripada bawah dulu naik ke atas dan seumpamanya. Pelik-pelik lah. Pelik-pelik. Di sinilah ujian kita sama ada bila kita tersalah pilih yang macam tu, kita duk perhati, kita tahu ni tak betul, kita nak teruskan ataupun kita nak cari yang betul-betul patuh syariat. Di sini ilmu kita main peranan tuan-tuan. Ilmu, keyakinan dan sikap tegas kita lah ujian untuk kita. Alhamdulillah saya tempoh hari, saya yang kontrol keputusan keluarga. Saya kata okeylah, nak saya pun tak tolak. Jika ada unsur-unsur sihir dan seumpamanya, memang kita tak tolak. Quran ada sebut, hadis ada sebut. Jangan kita nafikan perkara tersebut. Cuma cara nak interaksi, nak uruskan. Bolehkah kita main sebat saja Tok Bomo mana-mana, kita tak kenal latar belakang pengajian dia belajar dengan guru mana, kaedah rawatan dia macam mana. Untuk dapatkan perawat yang saya sebutkan tempoh hari, saya tanya 2-3 orang guru saya yang memang dalam aliran dakwah sunnah ni. Jadi mereka mengesyorkan, boleh nanti jemput ustaz sekian-sekian. Dia memang praktis ruqyah syar'iyah. Barulah saya jemput dan minta tolong dia. Untuk kita boleh control damage. Kalau tak kita panggil siapalah, kita pakcik kita nak panggil kawan dia. Panggil lah siapa pun.
orang ni dia kata nak panggil untuk promoh kampung dia. Hebat. Bolehlah asalkan sembuh je. Tu kita kata bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Terima kasih Tuan Muhammad Umar Aziz. Ada lagi ni Saudara Amsyad, ketakutan yang melampau pada jin dan saka ilmu hitam sehingga keimanan menipis terutama menyebabkan rumah lama pusaka keluarga. Betul. Adakah patut kita berhadapan dan memerangi dan menyelesaikan masalah persepsi keluarga atau dibiarkan sahaja rumah lama besaran menguatkan lagi cerita utama yang seri ada saka bla 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 bla. Macam-macam mana pun saka ke apa ke semua itu jin iblis belaka. Tidak ada hantu. Dalam sebagai orang Islam, kita tak boleh beriman adanya hantu. Hantu konsep agama Hindu Buddha. Orang mati yang rohnya tidak husnul khatimah tergantung jadi hantu. Tidak mencapai nirvana ataupun tak boleh nak reinkarnasi. Mana boleh kita beriman gitu? Hantu tak ada. Yang ada adalah jin iblis. Tapi kita juga mengakui jin iblis ni ada, dia haunted lah, dia buat kerja lah. Dia ada as-su'alah, tukang sihir dia memang duk ganggu manusia yang lemah apa semua. Sama ada dia masuk dalam kepala badan, dia rosakkan daripada dalam ataupun dia kacau daripada luar. Dua-dua boleh. Kita terima. Tapi kita tahu tu jin. So, dalam Islam, kalau kita tengok amalan harian kita bermula dengan kita kena baca bismillah. Masuk tandah baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada kamu daripada jin jantan dan jin betina. Bila keluar kita sebut ghufranak. Bila nak masuk rumah kita baca paling tidak kita sebut bismillah. Kita bagi salam assalamualaikum. Itu semua adalah perlindungan kita daripada makhluk-makhluk tadi. Kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, minal jinnati wan nas, daripada jin, daripada syaitan, daripada kalangan jin dan syaitan daripada kalangan manusia. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Mereka yang melakukan buhul-buhul, yang melakukan sihir-sihir ini. Itu. Jadi kesalahfahaman tentang jin kerana kita tak kenal jin daripada perspektif pencipta jin itu sendiri, iaitu Allah Azza wa Jalla. Takut sangat pada jin sampai kita minta balik bantuan jin. Kita dah Islam, kita dah tahu Rasulullah ajar, Allah Ta'ala sebut ajar nak mohon perlindungan, baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nak lalu satu tempat yang gelap, kubur ke rumah kata ada siapa, tak rumah hantu lah apa sebenarnya. Bila lalu tu, dari jauh lagi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ulang. Exactly sampai ke tempat yang dikatakan ada jin ke, ada benda kacau ke, keras ke apa semua tu. Tok nenek moyang, jangan kacau ya, cucu nak lalu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas sikit kawasan tu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum balik. Di sini ketakutan itu tidak akan boleh dibuang, melainkan kita kena kembali ada ilmu tentang jin menurut Al-Quran dan Sunnah. Kita kena kenal jin melalui pencipta jin. Apa yang pencipta jin kata? Iaitu Allah kata. Allah kata apa tentang jin? Paling tidak kena tadabbur surah Al-Jin. Baru kita tahu, jin ni memang hebat. Tapi tidaklah hebat sangat pun. Contoh pada zaman Nabi Sulaiman. Hebat-hebat dia akhirnya jadi hamba pada Nabi Sulaiman. Manusia. Nabi Sulaiman, tapi Nabi dan Rasulullah okeylah kita kata. Kemudiannya ketika Nabi Sulaiman menjadikan mereka sebagai buruh saja, sebagai hamba abdi zaman dia. Suruh buat istana apa semua. Nabi Sulaiman duduk atas kursi tengok mereka. Nabi Sulaiman mati. Mereka tak tahu Nabi Sulaiman mati. Bermaksud jin tak tahu perkara gaib. Jin tak tahu perkara gaib hakikatnya. Mereka hanya tahu benda yang mereka boleh curi sahaja. Benda yang Allah Ta'ala benarkan mereka dapat, mereka tahu. Bermaksud segala-galanya hakikatnya balik kepada Allah. Kita mohon kepada Allah untuk lindungi kita. Kita kena yakin sungguh-sungguh. Kalau Allah tak bagi jin-jin ni buat jahat pada kita, mereka tak akan boleh buat jahat pada kita. Sebab itulah kita duk baca ayat kursi jangan tinggal. Kita baca mu'awizatain jangan tinggal. Qul. Kita baca segala jenis zikir, jenis perlindungan diri. Orang yang rajin sikit dia akan baca apa dia? Dia akan baca ayat-ayat ruqyah. Dia pasang, dia dengar. Tidaklah ayat-ayat itu akan keluar cahaya, keluar power macam Power Ranger ke, macam Son Goku ke apa semua. Tidak. Tapi ayat-ayat itu sebenarnya membangkitkan kefahaman dan keyakinan dalam jiwa kita. Akidah iman kita. Dan akhirnya menyebabkan
makhluk yang namanya jin itu tidak lagi memberi kesan pada kita, insya-Allah. Lagu tu. Ini masalah kita nak baca ayat ruqyah ni, kita ingat benda tu keluar cahaya ke, keluar jadi satu aura ke lagu mana. Tidak, tuan-tuan. Tidak. Bila kita baca ayat kursi dan faham, kita tahu yang paling berkuasa Allah Ta'ala, jin iblis nak buat apa-apa tak boleh buat selagi mana Allah lindungi kita dan tak benarkan apa yang mereka buat jahat tu jadi pada kita. Maka iktiqad, akidah, tauhid kita hanya pada Allah. Di situlah yang membezakan kita dengan orang bukan Islam yang lain tu. Dengan jin sekalipun dah seumpamanya. Ya? Jadi kalau kata macam mana nak selesai, rumah haunted ke apa semua, baguslah pergi hancurkan, pergi bakar apa semua tu supaya tidak ada kesan satu. Namun tetaplah akhirnya balik kepada iktikad akidah kita dalam jiwa kita, dalam hati kita ni. Iman pada Allah sebenarnya setara mana. Sebab kalau kita hayati sungguh segala ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat ayatul kursi, surah Yasin, suratul Kahfi, pasti kita akan faham kedudukan jin ni hanya satu makhluk Allah yang kelebihannya berbanding kita adalah apa dia? Dia tak dapat kita tengok dan dia itu tembus ataupun luk sinar itu sahaja. Yang lain-lain dia tak lebih hebat pada kita pun. Dia makhluk Allah, makan minum, mati, akan dihisap. Dia tak ada nabi bahkan. Nabi Allah Rasul ni hanya di kalangan para manusia. Mereka tak ada nabi dan rasul. Jadi dari sudut itu kita bukanlah kita jadi kurang ajar dengan dia ke apa semua. Jadi kita tahu kedudukan jin yang sebenar itu hanya sebagai makhluk Allah yang ada kelebihan dan ada kekurangan dan mereka pun tak boleh buat apa-apa pada kita selagi mana Allah tidak granted untuk perkara itu berlaku. Maka jangan risau, kita teruskan kehidupan kita dengan jangan lupa baca bismillah, sentiasa dalam wuduk kalau boleh tidur apa semua, sebelum tidur baca doa apa semua, segala perlindungan itu insya-Allah. Yang namanya jin, yang namanya sihir tidak akan berkesan kepada kita, insya-Allah, insya-Allah. Kalau jadi juga, maka Allah nak bagi ruang untuk kita dapat pahala yang lebih besar lah. Dianggaplah itu sebagai husnuzan kita adalah Allah nak kafarahkan dosa kita dan seumpamanya pula. Atau kaedah kita berinteraksi dengan hal-hal yang begini, insya-Allah. Alhamdulillah saya sendiri pun sudah diuji dengan situasi nak uruskan, kita kata tadilah, ialah ahli keluarga ni. Payah tuan-tuan tuan-tuan yang ada ni mungkin duduk dengar, okey lepas ni tak nak dah guna bomoh kawan dukun. Tiba-tiba ayah sakit ke, tuan-tuan sendiri ke sakit, dah anak kita ke ada sakit-sakit sikit, mari mertua kata, panggil ni lah ni ustaz ni, kita tak kenal ustaz tu. Betul ke ustaz? Tengok-tengok rokok dahi 2 buku sehari. Jadi kita kata, berat. Ustaz perawat lagu mana ni, dia pun makan benda yang sama dengan jin makan ni, asap lah. Cuma yang tempoh hari saya daurah dengan Dr. Basit, buku surah Al-Jin dia tu, buku tu bagus tuan-tuan, memang jelas bila kita baca hakikat kedudukan jin menurut Quran dan Sunnah. Tadabbur surah Al-Jin tu. Saya susun balik apa yang ditulis berdasarkan tafsir surah Al-Jin oleh Dr. Basit. Tempoh hari ada di Baitul Salam, ada daurah. Dia jemput saya untuk bagi mukaddimah sikit. Kita bagilah, alhamdulillah berjalan lancar. Dan dia ada sebutlah bahawa riwayat hadis ataupun Quran ataupun hadis yang menyebutkan jin makan asap ni, seingatnya tidak ada secara khusus dalam Quran dan Sunnah. Cuma ia disebut oleh sebahagian perawat, antaranya oleh Ustaz Ismail Kamus. Tapi ialah almarhum pun dah meninggal, kita tak tahu dia ambil daripada mana. Kerana dia pada masa tu dia macam nak kiaskan dengan mereka yang isap rokok pun lebih kurang jin jugalah dan seumpamanya. Tapi yang pasti dalam Quran sebut dan dalam hadis Nabi SAW sebut, jin ni makan tulang-tulang. Bekas kita makan tulang ni akan jadi makanan kepada jin dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Baik. Menarik juga kalau dapat jadi punca dari surah Kahfi ke surah Yasin tu sebagai alasan surah tu panjang, surah tu pendek macam mana. Menarik juga kalau dapat cari punca dari surah Kahfi ke surah Yasin tu. Selain alasan surah tu panjang, surah tu pendek. Saya tak faham kenyataan saudara Syafiq ni. Maksudnya dari punca, dari surah macam mana tu? Nanti Syafiq mungkin boleh bersuara ataupun tarik balik bawah apa yang dimaksudkan di situ ya.
Larangan duduk di kubur, mohon penjelasan. Duduk di atas kubur, tuan. Larangan duduk di atas kubur. Boleh tengok ya. Sekejap saya tarik kalau ada mufti wilayah punya ulasan. Larangan duduk atas kubur. Baik. Okey, kita tutup ni sekejap. Saya buka window. Saya buka Chrome. Okey. Okey, boleh nampak ke? Okey, 2018 ni zaman Dr. Zubakri lagi lah ya. Hukum duduk di atas kubur. Assalamualaikum, membicarakan berkaitan situasi gambar di atas, di bawah, duduk di atas kubur. Di sini ada hadis Nabi SAW daripada Jabir, naha Rasulullah SAW an yukhassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Rasulullah SAW melarang membina kubur dengan batu kapur, juga dilarang untuk duduk di atasnya dan dilarang juga dibina binaannya. Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Juga dalam athar disebutkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kepada Abu Hajjaj As-Sa'di Al-Asadi bahawa tidak boleh meninggikan kubur melebihi sejengkal dari paras tanah. Kata Sayyidina Ali, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'i timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Tidakkah mahu aku ingatkan engkau seperti Rasulullah SAW ingatkan aku, iaitu jangan meninggalkan patung melainkan engkau hancurkannya, dan jangan meninggalkan kubur yang tinggi melainkan engkau ratakannya. Rawahu Muslim. Kata Imam Nawawi, dan ditinggikan kubur dengan kadar satu jengkal sahaja dan diratakan lebih utama dari dibina binaannya. Minhajut Talibin, ini mazhab Syafi'i sendiri. Maka diratakan itu lebih baik. Kalau binaan pun binaan tanda yang tidak kekal ya. Kalau boleh itu tepat dengan sunnah Nabi SAW. Ini tidak dia bina tu macam dia punya kubur tu ya, tak boleh ya. Sebab kubur tu tanah wakaf, beberapa puluh tahun kemudian orang lain nak guna lubang yang sama. Dia bukan kubur kita tu. Tak ada geran nama kubur tu kubur kita tu. Kan ada orang beli kubur macam kubur orang Cina tu. Dia buat geran khusus, tu tak apa lah. Ini tak, kubur tu bahasanya kubur kita ni adalah tanah wakaf, tanah awam yang boleh diguna berulang kali lah. Baik. Apatah lagi jika ianya dibina di perkuburan awam. Ini kerana ianya boleh menimbulkan kesusahan dan kesempitan pada yang lain. Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah, Imam Mazhab Syafi'i kata, jika dibina binaan di perkuburan awam maka perlu diruntuhkan kerana ia boleh menimbulkan kesusahan pada yang lain. Binaan kekal lah maksudnya ni. Kalau binaan sekadar letak batu-batu apa semua tu, batu sungai apa semua, sebahagian besar ulama tidak ada mengatakan tak ada isu lah. Adapun jika ada keperluan seperti takut tanah kubur runtuh atau ditakuti ada yang akan mengorek kubur maka tidak haram. Akan tetapi perlu diingatkan ia dibina sekadar yang perlu sahaja, tidaklah sampai berlebihan. Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan jika ditakuti kubur dibongkar atau takut akan haiwan yang mengorek ataupun takut tanah kubur runtuh maka tidak makruh dibina batu kapur. Tuhfatul Muhtab bi Syarhi Al-Minhaj. Baik, panjanglah ni. Okey, sikit lagi. Berkenaan soalan yang dimukakan persoalannya, apakah dibenarkan duduk di atas binaan kubur dianggap sebagai duduk di atas kubur? Duduk di atas binaan, batu-batu yang dibina sama dengan duduk atas kubur. Sebab larangan hadis kata duduk atas kubur. Gi bersila atas kubur tu betul. Tu tak boleh. Binaan kubur dianggap sebagai kubur itu sendiri, oleh itu makruh untuk duduk di atas binaan kubur kerana dianggap sebagai duduk di atas kubur. Ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi. Jika salah seorang kalian duduk di atas bara yang membakar pakaiannya sehingga membakar kulitnya, lebih baik daripada dia duduk di atas kubur. Khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Duduk di atas bara api lebih baik daripada duduk atas kubur. Tinggal sengajalah riwayat Muslim. Kata Syekh Muhammad San'ani, ketika menjelaskan maksud hadis ini, beliau menyebut larangan ini jelas menyatakan haram duduk di atas kubur, yakni dengan sengajalah.
Kata pengarang iaitu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, di mana beliau menakalkan daripada An-Nawawi rahimahullah, jumhur menyatakan bahawa duduk di atas kubur adalah makruh, tak sampai tahap haram. Barangkali makruh tahrim, makruh yang dekat dengan haram. Rujuk Subul As-Salam Syarhu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, jilid 3 muka surat 182. Juga dalam riwayat menyebutkan Abu Marsad Al-Ghanawi, la tajlisu 'alal kuburi wa la tusallu ilaiha. Jangan kalian duduk di atas kubur dan jangan solat menghadap ke arahnya. Itu riwayat Muslim. Kata Imam Nawawi dalam kitabul Minhaj, dalam kitabnya Minhajut Talibin, tidak dibenarkan duduk di atas kubur dan tidak boleh menginjaknya. Daripada nukilan juga pandangan Syekh Bujairimi, ini semua mazhab Syafi'i kata beliau, dan makruh duduk di atas kubur tanpa hajat dan menginjaknya kerana ada larangan dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmizi, dan yang menjadi makna juga adalah tidak boleh bersandar pada kubur seperti mana yang dijelaskan dalam kitab Raudah, yakni Raudhut Talibin Imam Nawawi tadi. Hasyiah Bujairimi atau Bujairami alal Minhaj. Kesimpulannya, duduk di atas binaan kubur adalah seperti duduk di atas kubur dan makruh hukumnya. Maka seelok-eloknya kita menjaga adab ketika berada di atas kubur, tanah kuburan, dan tidak melakukan perkara yang boleh melanggar adab-adab. Wallahu alam. Jelas boleh tengok nanti. Ni, pop back ni. Apa dia? Pop back. Larangan duduk di atas kubur, mau penjelasan lanjut tu. Saya kira sudah jelas lah tadi Dah ambil masa sikit tu. Okey, sikit lagi. Ada lagi tu, siapa komen tu? Arwah atuk saya antara pengamal perubatan tradisional. Antara ikhtiar penyembuh ialah mandi Al-Fatihah, yang mana ketika mandi saat menyentuh badan bermula dari kaki ke atas baca Al-Fatihah tanpa putus sehingga meratakan badan. Katanya ia adalah amalan Panglima Melayu dulu untuk menjadikan penguat badan. Okey, lagu mana kita tengok kes ni? Mandi tak ada masalah, baca surah Fatihah tak ada masalah. Adapun dia mandi dengan membaca suratul Fatihah sebagai doa ataupun nak ambil berkat, ataupun Fatihah tu sebagai kita kata untuk ambil berkat ke, untuk tawassul ke, untuk apa dia, pada asalnya juga tidak ada masalah. Yang akan jadi masalah, kalau kita tanya dia, kenapa buat ni? Pertama dia kata, kalau dia kata ni amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan jadi masalah. Sebab Rasulullah tak pernah buat. Yang kedua, jika dia kata kalau buat macam ni, ada fadilat yang khusus. Fadilat yang khusus. Kalau dia kata, semoga dengan kita buat begini, Allah Ta'ala kurniakan sekian. Itu insya-Allah tak ada masalah. Tapi kalau dia jawab dengan jelas, siapa yang nak kebal, buatlah amalan sekian. Amalan baca mandi dan baca Fatihah sebanyak sekian. Itu jadi masalah sebab dia telah tetapkan, dia telah idhafahkan satu fadilat yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Tapi kalau sekadar dia kata kita buat ni semoga dengan berkat Fatihah, dengan berkat suratul Fatihah, kita berdoa pada Allah, semoga Allah Ta'ala bagi kelebihan sekian, itu insya-Allah termasuk daripada satu bentuk permohonan ataupun doa dan seumpamanya lah. Ambil berkat, dipanggil ambil berkat dan seumpamanya terhadap surah Fatihah, insya-Allah. Mandi limau sama dengan mandi bunga, betul. Mandi bunga ni ada cerita dia lah. Mandi bunga ni siapa-siapa isteri kita sekarang pergi ke spa untuk mandi pergi spa ni, dia mandi aromaterapi. Sama lah mandi bunga tu, tak ada masalah. Tapi masalahnya kalau dulu mandi bunga ni, kalau mandi bunga ni dia letak kaifiat dan fadilat yang khusus. Bunga kena ambil daripada 7 daerah yang berbeza. Bunga kena 7 jenis daripada 7 daerah yang berbeza. Bunga melor, bunga mawar, bunga tai ayam, bunga kemboja, bunga ni. Daripada 7 daerah berbeza. Air yang nak dimandikan pula mesti diambil daripada kalah masjid yang sudah berumur lebih 100 tahun. Macam syarat-syarat Puteri Gunung Ledang lah. Jadi itu bermasalah. Sekejap saya cah telefon. Sekejap saya pasang charger.
Okey. Begitulah keadaannya. Sepatutnya tak ada apa-apa pun. Mandi bunga tu letak syarat macam-macam. Mandi pula mesti di tengah bulan purnama. Contohlah ni, saya reka je tu. Nak katanya jika ada syarat-syarat itu, maka mandi bunga yang asalnya semata-mata untuk nak wangikan badan, dah jadi mula ada unsur khurafat lah, unsur mengarut lah. Unsur-unsur apa nama reka cerita dan seumpamanya. Mandi pula tengah-tengah padang. Di malam bulan purnama tengah mengambang 12 malam. Mandi mesti telanjang bogel sebagai contoh. Dia letak syarat-syarat pelik-pelik lah. Jadi orang yang nak berkehendak benda tu, nak jadi kembar, nak jadi comel, nak jadi tu, nak jadi ni, buat ke tidak? Buat lah. Sedangkan itu semua permainan iblis, jin iblis yang kafir, laknatullah mungkin, atau kalau Islam pun, Islam yang jahat. Jangan ingat bila sebut kata jin Islam ni semua baik ya. Macam kita lah orang Melayu Islam ni, yang jahat ramai mana? Sama je. Jin pun, walaupun dia Islam, nama Muhammad, nama Abdullah, tapi yang perangai lebih pada orang kafir pun banyak lah. Itu memang habitatnya lagu tu, tabiatnya lagu tu. Baik, dalam hadis pagar rumah dengan surah Baqarah, sahih hadis sahih, jin iblis akan lari ditampukan dengan rumah yang dibaca suratul Baqarah, aka baca 30 juzuk Al-Quran. Tu benarnya bila baca surah Baqarah tu dah baca, dah sepatutnya baca 30 juzuk lah. Maksudnya lebih tepat rumah-rumah yang sentiasa dibacakan Al-Quran, jin iblis tak boleh duduk dengan tenang. Kalau dia mari duduk pun dia cuba masuk, dia tak boleh duduk lama. Dia duduk, dia panah dia lari. Dia mari pula, dia panah dia lari. Dia tak boleh duduk lah. Apatah lagi dia ada masa nak makan, minum bersama dengan kita. Tak boleh. Setiap kali kita nak makan, bismillah. Habis makan, alhamdulillah. Jadi benda-benda begitu akan menyeksa dan menyebabkan mereka tak selesa dengan kita dan seumpamanya. Punca perubahan dari sunnah baca surah Kahfi malam Jumaat, bertukar dari bid'ah baca surah Yasin. Sesuai daripada menggunakan alasan surah Kahfi panjang, surah Yasin pendek dan seumpamanya. Maksudnya wallahu a'lam, sebab sunnah baca surah Kahfi malam Jumaat ni tak pernah popular ya di alam Melayu ni. Saya ingat sebelum tradisi baca surah Yasin malam Jumaat tu memang tak ada tradisi baca surah Kahfi. Seingat saya dan sepembacaan saya. Hanya selepas ramainya asatizah kita mula cakna kepada beragama dengan cara berdalil dan berdasarkan kitab-kitab muktabar dalam mazhab dan seumpamanya, barulah mula-mula amalan-amalan yang tidak kuat sandaran dalil, bukan tak ada dalil, dalil umum, tapi kita kalau boleh nak ada dalil khusus. Macam baca Yasin malam Jumaat tu mereka guna dalil umum, baca Yasin kelebihan fadilat. Memang betul pun, tak ada masalah. Tapi kita kata dalam bab malam Jumaat, hari Jumaat, ada dalil khusus dalam untuk membaca suratul Kahfi. Sila Tuan Rashid, apa nama Muhammad Rashid Darham. Sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Cikgu Rashid ni. Ini tentang tadi saya nak soalan tentang jin takut dengan baca Al-Quran. Ada persoalan ini sebab kalau kita tengok sirah Nabi ketika Nabi Muhammad balik pada Taif di Nakhlah, tak silap, dia berhenti baca Quran dan jin tertarik datang mendengar bacaan Quran Nabi, dan dari situ jin tu dia masuk Islam lah. Kemudian dia balik berdakwah pada kaumnya. Jadi itu macam ada percanggahan lah. Betul. Situasinya zaman awal ketika kalau kisah yang dalam surah Jin dan surah Ar-Rahman ya. Surah Ar-Rahman Rasulullah baca, tak ramai orang yang nak dengar, tapi Allah Taala bagi tahu kemudian sebenarnya ramai jin yang dengar. Dalam surah Al-Jin kalau kita tengok sebab nuzul surah Jin, kita dengar Dr. Basit syarah pun bahawa jin asalnya boleh naik ke langit untuk ambil curi rahsia langit. Dan cara mereka naik adalah dengan duduk secara bertindan antara sama lain sampailah ke langit ya. Jadi apa berlaku masa tu, tiba-tiba mereka dah tak boleh naik ke langit untuk curi maklumat daripada langit.
menyebabkan mereka mula query dan sebahagian mereka disuruh ataupun diarahkan oleh mereka punya senior ke lagu mana ke untuk bertebaran mencari punca kenapa mereka tidak boleh lagi untuk naik ke langit dan membaca ataupun mencuri maklumat langit. Jadi cerita yang Cikgu Rashid sebut tadi betul lah, sahih. Yang ni itu sebab nuzul ataupun latar belakang kepada surah Al-Jin tempoh hari. Dan akhirnya mereka cari, jumpa Nabi Muhammad di Mekah ataupun di Madinah masa tu ya, di Mekah lah. Sedang bacakan Quran dan dalam riwayat lain menyebutkan surah Ar-Rahman ya. Dan menyebabkan mereka tertarik dan mereka mula terpesona dan akhirnya ajabah dan seumpamanya mereka takjub dan akhirnya mereka balik dan sampaikan kepada kaum mereka. Yang kita mesti faham adalah sebahagian menerima dan sebahagian besar tidak menerima. Sebab tu jin juga macam kita lah. Macam orang kafir Quraisy yang menerima dakwah Rasulullah, sebahagiannya bila mendengar bacaan Al-Quran tertarik, terpesona, sedar bahawa ia benar. Sebahagian lagi memang menolak dan tak mahu dengar dan seumpamanya. Cuma dalam konteks hari ini, iaitu kenapa jin-jin yang dibacakan ayat Quran dan kemudian mereka terkesan, maksudnya dalam masalah sihir apa semua ni lah. Kerana situasinya sudah berbeza dengan jin yang zaman awal Rasulullah. Itu setakat yang saya dapat bagi dia punya perspektif jawapan. Sebab jin hari ini memang jin yang sudah wahyu diperdengarkan lama dan sebahagian mereka ada pilih untuk menjadi kafir dan sebahagian mereka itu kalau Muslim pun bukan Muslim yang baik, menyebabkan mereka memang tidak boleh ataupun tidak mampu untuk berhadapan dengan bacaan Al-Quran yang dikhususkan untuk melindungi mereka kerana mereka itu terlibat dengan perkara-perkara sihir dan seumpamanya. Sebagai contoh, Rasulullah bila disihir oleh Yahudi, maka surah An-Nas dan surah Al-Falaq diturunkan untuk membuka buhul-buhul dan seumpamanya. Jadi kalau kata soalannya macam kontradik, pada saya tak kontradik kerana situasinya jin yang berbeza dan zaman yang berbeza, dan jin yang mutaakhir ini memang jin yang sudah pilih untuk menjadi kafir dan mereka itu memang terkesan dengan bacaan-bacaan ayat-ayat yang dikhususkan untuk melindungi kejahatan-kejahatan asyar, kejahatan-kejahatan mereka kepada manusia dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Boleh ke Cikgu Rashid jawapan tu? Boleh. Terima kasih Ustaz. Okey. Baik, kita sambung sikit satu perenggan kemudian kita berhentilah. Ada lagi ke soalan ataupun persoalan boleh tarik kalau tak ada dah saya baca sikit lagi dan kita berhentilah. Baik, amalan dan keyakinan sebegini, yakni mandi limau tadi ya. Syatarti syantar liur titiklah liur semua anak laki-laki kepada aku, jikalau tidak titiklah derhakalah pada Allah, derhaka pada Muhammad, derhaka pada aku. Amalan dengan keyakinan sebegini tidak boleh hanya bersandarkan sangkaan dan hujah bahawa ia adalah tradisi turun-temurun, amalan yang sudah menjadi budaya, adat resah zaman berzaman orang tua dulu-dulu, atau kebiasaan masyarakat setempat dan seumpamanya. Ini kerana ia melibatkan kekhususan yang melibatkan hukum syarak dan urusan ghaibiyat dari aspek akidah yang hanya boleh dibuat dan diterima jika punya nas yang sahih sahaja. Di sinilah menjadi punca kerancuan. Kerancuan ni apa dia? Kekeliruan ya. Dalam kefahaman pemikiran beragama orang Melayu sehingga berlaku campur aduk beberapa amalan yang ada asas syarak yang kemudian berlaku kekhususan tambahan meskipun niat, matlamat dan keyakinan masih betul. Namun dalam beberapa keadaan sama ada amalan ataupun niat, matlamat dan keyakinan kedua-duanya sudah berlaku pencemaran yang teruk dan hilang keaslian yang asal. Hukum Islam memang mengambil kira uruf, iaitu adat kebiasaan setempat dan wakil realiti semasa sebagai sumber hukum, tapi perlu digunakan berdasarkan disiplinnya oleh mereka yang pakar dan dikenali sebagai ulama usuli, iaitu ilmuwan agama yang menguasai dan pakar dalam bidang usulul fiqh.
Namun bukan semua uruf terpakai dan boleh diterima. Elemen uruf fasid, iaitu adat kebiasaan yang tidak dapat diterima oleh syarak. Yang bermaksud adat kebiasaan yang bertentangan dengan syarak juga perlu diberi perhatian dan tidak boleh diterima. Apatah lagi ia melibatkan urusan ghaibiyah yang boleh mencederakan akidah, malah mampu menjerumuskan seseorang itu ke gaung kesyirikan kepada Allah, selain salah menyimpulkan hukum syarak, implikasinya juga besar. Kita berhenti situ ya. Ada mungkin lagi sikit lagi lah. Nampak sedap ni. Pelbagai ritual ganjil, mantra yang tidak difahami, bahan-bahan yang pelik-pelik digunakan sebagai tangkal azimat, kepercayaan sial majal dikaitkan dengan bulan, hari dan keadaan tertentu. Bulan Safar sebagai contoh. Kalau kitab Jawi dianggap bulan Safar, bulan sial. Bulan banyak penyakit. Selain tempat-tempat tertentu yang dianggap keras dan perlu diminta izin dengan lafaz tertentu jika mahu melaluinya. Dan banyak lagi. Saya cuba mencari jika sudah ada kajian-kajian yang komprehensif secara akademik membicarakan hal ini dan ternyata sudah agak banyak sebenarnya. Sama ada dalam bentuk buku atau jurnal ilmiah. Malah terdapat beberapa buku lama yang ditulis oleh penulis zaman tersebut membahaskan secara khusus mengenai isu ini. InsyaAllah kita berhenti situ. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Sebelum saya tutup, minta abang Zaim print screen muka surat 26 ya. Muka surat 26 ya. Print screen sikit, nanti kita boleh rujuk balik lah perkara ini. Okey. Sekejap ya. Okey. Stop presenting. Okey, ada tak lagi sebarang persoalan ataupun sebarang pandangan daripada tuan-tuan sekalian? Kalau tak ada, kita berhenti sinilah. Dan boleh di ni. Okey, Cikgu Rashid, boleh? Sila. Saya ingat saya nak ulas sikit pasal adab melawat pesakit lah. Sebab Ustaz ada sebut tadi tentang adab melawat pesakit. Pesakit kan. Saya pun ada pengalaman juga jaga orang tua sakit hospital kan. Betul. Adalah yang datang melawat tu cadangkan macam tu. Bila kita kata tak buat, awak tak buat. Macam memaksa kita kan. Jadi dia nasihat kita semua dah sendiri. Kalau kita melawat pesakit, janganlah kita bersikap macam tu. Sampai memaksa orang kan. Pesanan yang kita bagus ni tu. Kalau sebagai pelawat, boleh bagi cadangan, tapi cadangan lah. Jangan sampai macam memaksa lah. Macam orang tu tak berbuat apa-apa lah. Itu sajalah. Dan mungkin cikgu ada cadangan, macam mana nak jawab cikgu? Kalau kata orang kata itulah susah nak try ni. Kod kita kalau kata ikut boleh bertumbuk. Kalau ikut kita kata dah try dah, insyaAllah. Macam memaksa kita kan. Macam lagi kita ni tak apa-apa kat ayah kita. Jadi janganlah kita bersikap macam tu bila melawat pesakit. Itu sajalah. Baik, pesanan yang bagus. InsyaAllah kalau ada peluang anda pun akan sampaikan dalam kuliah-kuliah kan, insyaAllah. Terima kasih Cikgu Rashid. Yalah, antara adab melawat pesakit lah yang patut. Betul. Sepatutnya kita mendoakan dan kita banyak mendengar, bukannya kita banyak bercakap. Dan ada ingat, bukan kita seorang yang bagi cadangan. Ramai, 10 yang datang tu semua bagi cadangan. Betul. Okey, itu sajalah. Wallahu'alam. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan Cikgu Rashid atas pesanan yang sangat baik ya. Kadang-kadang kita terlepas pandang perkara tersebut sebenarnya memberi beban emosi juga kepada pesakit dan pewaris. Macam kita tak buat apa-apa, betul tak tu? Macam betul. Masih Cikgu Rashid. Tadi nampak 10. Seorang datang nanti beritahu ni. Seorang dah beritahu ni. Kita pening kepala. Pengalaman sendiri Cikgu Rashid? Ya. Pengalaman sendiri ke tu? Pengalaman sendiri lah. Masih atas perkongsian. Tadi ada Aiki Rose.
Gambar kucing ni. Ya Ustaz. Ya, sila puan. Ustaz macam mana kita nak jawab balik kepada ibu bapa kita sendiri, dia yang nak pergi rawatan alternatif tu, yang pergi jumpa ustaz ni apa, sebab orang tua ni dia takut macam nak kena operate ke apa kan. Ya. Dia lagi rela tangguh begitu pergi lebih percaya kepada mula macam pada dia ustaz lah kan. Betul. Tapi kalau benda macam ketumbuhan, tapi macam mana nak hilang kalau tak dibuang secara operation kan? Takkan jumpa ustaz terus hilang macam. Betul. Mana kita nak, yelah ibu bapa kan. Sebab takut. di sana banyak dia duduk dengar cerita, siapa yang sakit lagu tu, ada ketumbuhan ke apa semua ni, pergi jumpa ustaz-ustaz tertentu, bila dia jampi, tengok-tengok hilang. Dan kita tak nafikan di sana ada kes jin-jin ni memang dia duk buat macam tu. Dan rawatannya memang berkesan dengan bentuk jampi serapah ni. Tapi tak bolehlah kita generalize. So pada saya lah, tindakan yang terbaik adalah pertama, kalau dia insist nak guna rawatan alternatif, kita sebagai anak, khususnya yang ada weightage sikit ya, kita kena kontrol, iaitu kita kena okey boleh, tapi kena ikut kita punya orang yang kita cari, dan kita bertanggungjawab untuk cari perawat yang benar-benar ruqyah syar'iyah. Maksudnya kalau ibu ayah kita insist nak juga try alternatif, maka puan apa nama tadi, puan saya panggil Aiki puan Aiki Ros ni kata boleh deal, kita cuba deal dengan mereka, cubalah boleh kalau nak juga, tapi kena guna rawatan perawat yang saya cari. Dan kita pula mesti cari yang benar-benar ruqyah syar'iyah. Sebab perawat-perawat ruqyah syar'iyah tak akan sesekali nafikan rawatan hospital. Mereka takkan kata tak payah pergi hospital, cukup dengan jampi, tak akan. Mereka mesti akan kata benda ni kena pergi juga hospital, insya-Allah selesaikan juga bedah dulu, buang dulu ini, nanti kita akan balik buat ruqyah balik. Tu. So kita boleh control damage. Untuk kita nak bagi sikit semangat pada mereka pun ya juga, macam kena ada politik sikit lah. Jadi bila kita dah selesai ruqyah, buat air tawar ke apa semua sikit pada mereka tu, duduk, masuk, peranannya pula kalau perawat tadi, kita pun kena deal sikit dengan dia supaya nasihatkan ibu ayah tu supaya kena juga sebagai salah satu ikhtiar yang Islam suruh, iaitu kena pergi hospital, dan kalau kata memang ada ketumbuhan kena buang secara operate, kena yakin itulah yang terbaik insya-Allah. Begitu. Stage dia begitu. Stage begitu. Jangan sesekali percaya kepada, jangan sesekali pergi percaya kepada tradisional terus. Tradisional dalam arti kata yang tidak ruqyah syar'iyah ni. Itu akan menimbulkan pelbagai isu lah. Dan jadi masalah bila setengah keadaan, setelah penyakit tu dikesan sudah sebab isteri saya hospital ya, isteri saya ni memang dia kerja hospital PPUM, memang dia jumpa banyak kes yang datang hospital diagnose penyakit dah stage banyak dah. Kalau kata kanser tu dah stage teruk dah. Jadi pada ketika itu rawatan yang dibuat itu memang ni lah, dan akhirnya ruqyah syar'iyah itu pergi, tapi pada saya untuk tak sebut tadi lah, untuk nak puaskan hati pun ya juga sikit dan bagi semangat pada mereka, tapi kita kena cari yang betul-betul ruqyah syar'iyah. Jangan cari yang sebarang tuan-tuan. Buatnya dia pergi letak pula 2-3 ekor kat situ jin, tak pasal-pasal kita na'udzubillah dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Cikgu Rashid. Okey puan, semoga dipermudahkan ya. Cikgu Rashid nak tambah lagi ke sikit sebelum kita berhenti? Cikgu Rashid ada nak tambah sikit ke sebelum kita berhenti? Tak ada. Okeylah, kalau tak ada apa-apa insya-Allah kita berhenti sini. Malam esok satu lagi kuliah. Ada Ustaz. Ada. Okey, sila. Ni tentang tahap kanser ni. Macam mana? Tahap kanser. Ya. Tahap 1, 2, 3, 4. Tadi Ustaz dah sebut tahap kanser. Ini maklumat sajalah, maklumat.
tahap kanser yang paling teruk ialah 4 lah, tahap 4. Betul. Kalau kita tahap 4 tu dia boleh ramalkan hayat lah sampai bisa boleh hidup. Setakat saya tahu tak Ustaz. Setakat pengalaman daripada adik-adik lah yang pernah ada kanser. Tahap 4 tu paling teruk lah. Biasanya yang kalau tahu yang stage 3 dan keempat tu dah agak kritikal lah kan. Kalau dari awal tu itulah insya-Allah. Semoga Allah Taala memudahkan kita semua dan tidaklah uji kita dengan ujian-ujian yang berat tu, walaupun itu sebahagian daripada asalgara hidup. Apapun semoga kita dapat kontrol perkara tadi. Bila Allah Taala uji dengan sakit tu, tidaklah kita menambah dengan hal-hal yang tidak patuh syariat. Itu kesan daripada pengajian-pengajian kita. Sepatutnya kita tak akan hilang pertimbangan disebabkan nak sembuh, sehingga kita sanggup untuk tak kisah berumur ke pawang ke mayit, tak apa, asalkan saya sembuh je. Tak boleh begitu. Pertimbangan orang beriman, orang berilmu tidak begitu. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan dan bermanfaat perkongsian kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.